Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT dapat bertemu pagi ini untuk suatu perkongsian yang bertajuk Fadilat Belajar dan Mengajar Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, Rasulullah SAW menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menjelaskan bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Mengapakah sedemikian? Mengapakah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah orang yang terbaik? Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, wa fadlu kalamullahi ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih, yang bermaksud dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Jelas bahawa kalam Allah itu jauh tinggi nilainya berbanding dengan kalam manusia. Kalam manusia ada yang benar, ada yang dusta. Sementara kalam Allah itu semuanya benar, tidak ada yang dusta. Kalam Allah itu mengandungi pengetahuan, mengandungi ilmu yang membina peradaban. Kalam Allah itu penuh dengan ketenangan. Kalam Allah menjadi panduan dalam kehidupan. Kalam Allah itu membawa penyatuan. Kalam manusia penuh kelemahan, malah kadang-kadang membawa kepada persengketaan. Tentulah jauh bezanya kalam Allah, iaitu Khalik kita, pencipta kita, dengan kalam manusia yang penuh dengan kelemahan. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang menyibukkan dirinya dengan mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis kursi menyebutkan, man syaghalahul Quran wa zikri am mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Maksudnya, barang siapa yang disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari Al-Quran, menyibukkan dirinya untuk mengkaji Al-Quran dan membanyakkan zikrullah, dan Al-Quran adalah salah satu daripada bentuk zikrullah, maka orang ini akan dicukupkan keperluannya oleh Allah SWT walaupun dia tidak sempat untuk memintanya. Bermaksud di sini bahawa kita dituntut oleh Allah SWT untuk menyibukkan diri untuk mengkaji Al-Quran, sehingga walaupun kita tidak sempat untuk meminta keperluan kita, maka Allah SWT akan mencukupkan keperluan kita dan kita tidak akan dihina oleh Allah SWT dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Itulah bentuk kesungguhan yang diminta dari kita sebagai umat Islam. Sehingga mana kita diminta untuk sibuk dengan Al-Quran itu? Sampai bila kita perlu terus mempelajari Al-Quran? Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u bihi fahuwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat,
dan orang-orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekali lagi bahawa orang yang mahir dengan Al-Quran itulah orang yang mendapat kemuliaan yang tinggi di akhirat, akan dikumpulkan dengan para malaikat as-safarah al-kiram al-bararah. As-safarah al-kiram al-bararah, gelaran untuk malaikat yang berulang-alik menerima wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad, dan malaikat itu adalah malaikat yang mulia dan tidak pernah melakukan dosa kepada Allah SWT. Maka orang yang demikian, yang mahir ini, mereka ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Manakala orang yang mengalami kesulitan namun tidak berputus asa untuk mempelajari Al-Quran, mereka mendapat kemuliaan dengan 2 pahala, iaitu pahala mempelajari Al-Quran dan pahala bersusah payah dalam mencapai mendapatkan bacaan yang betul walaupun sukar. Jadi jelas di sini akan kemuliaan orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, belajar sehingga mahir, belajar dengan bersungguh-sungguh walaupun sehingga tidak dapat memenuhi keperluan yang diperlukan, namun Allah janjikan orang yang belajar Al-Quran sehingga mahir ini akan dicukupkan keperluannya di dunia, dan di akhirat bakal dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Jadi jelaslah daripada penerangan ini kelebihan atau fadilat kita belajar dan mengajar Al-Quran. Semoga dengan perkongsian ini kita makin bersemangat untuk belajar Al-Quran bersungguh-sungguh sehingga dapat membaca dengan tartil, seterusnya memahami akan isi kandungan Al-Quran dan menyebarkannya kepada yang lain dengan cara mengajarkannya, dan seterusnya kita berusaha sehingga akhir hayat kita untuk mahir dengan Al-Quran, dan semoga kita semua dikumpulkan dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.